Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kejutan terbesar kepada rakyat Malaysia hari ini ialah berkaitan dengan keadaan kesihatan Tun Mahathir Mohamad. Kritikalkah beliau atau bagaimana keadaan terkini beliau? Sehingga kita difahamkan Tun Mahathir tidak dapat mengikuti bicara saman fitnah isu Kuti kerana kurang sihat dan dimaklumkan masuk IJN. Kritikalkah beliau? Ataukah sempatkah beliau menghabiskan bicara saman tersebut? Lebih-lebih lagi sekarang ini anak-anak Tun Mahathir juga dalam keadaan yang sangat terdesak, perlu menyelesaikan pengisytiharan harta dalam masa yang sangat singkat. Jadi Tun Mahathir sempatkah untuk melakukan sesuatu? Hari ini disahkan Tun Mahathir kurang sihat, bicara saman fitnah isu Kuti ditangguh. Perbicaraan kes saman Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung kenyataan berbau fitnah isu Kuti yang sepatutnya bermula hari ini ditangguhkan ke 19 Julai kerana bekas Perdana Menteri itu kurang sihat. Perkara itu dimaklumkan Peguam Mior Nur Haidir Suhaimi yang mewakili Dr. Mahathir Mohamad yang kini berusia 99 tahun. Setahun lagi dah mencecah 100 tahun. Tapi masih lagi mempunyai keinginan untuk berpolitik, masuk campur dalam pentadbiran negara dan enggan pula berundur daripada politik, enggan pula berundur daripada masih sibuk tentang pentadbiran negara. Yang lebih teruk lagi, kalau ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri kali ketiga, mungkin atau beliau pernah mengatakan mungkin juga akan menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Dah nak masuk 100 tahun. Selaku planatif ketika ditemui selepas prosiding kes di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Gan Chee Cheong di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Menurut peguam itu, sebelum ini Institut Jantung Negara IJN telah menghantar surat kepada mahkamah bahawa anak guamnya kurang sihat untuk hadir di mahkamah hari ini. Anak guam kami diberi cuti sakit oleh IJN dari 26 Januari hingga 18 Februari ini. Justru kami mohon kepada mahkamah supaya perbicaraan hari ini ditangguhkan. Hakim berharap tarik perbicaraan awal kerana usia anak guam kami yang sudah lanjut. Perbicaraan pada 13 hingga 16 Februari ini ditangguhkan, kata peguam itu. Tambahnya, mahkamah kemudian menetapkan perbicaraan bermula 19 Julai, 26, 27 Ogos serta 29 dan 30 Oktober. Sementara itu, ketika ditanya saksi planatif yang akan dikemukakan pada perbicaraan kelak, Mior Nur Haidir berkata, pihak planatif mengemukakan dua saksi iaitu Dr. Mahathir dan anaknya Datuk Seri Mukriz untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes itu. Dalam pada itu, Peguam Muhammad Sahrul Fazli Kamarul Zaman mewakili Ahmad Zahid 71 tahun mengesahkan perkara itu dan memaklumkan anak guamnya dan seorang lagi saksi Sapina akan memberi keterangan pada perbicaraan tersebut. Berdasarkan penyataan tuntutan yang difailkan pada 20 Julai 2022, Dr. Mahathir mendakwa Ahmad Zahid telah mengeluarkan kenyataan memfitnah terhadapnya semasa mesyuarat UMNO bahagian di Kelana Jaya pada 30 Julai 2017 dan kenyataan itu diterbitkan semula di YouTube Astro Awani dan beberapa portal berita dalam talian yang boleh diakses oleh pengguna internet tanpa sebarang sekatan. Dakwanya, kenyataan fitnah tersebut antaranya membawa maksud bahawa Mahathir bukan dilahirkan sebagai seorang Melayu atau Islam dengan nama asal yang didakwa sebagai Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti dan menggunakan orang Melayu semasa menjadi Perdana Menteri untuk mendapatkan keuntungan politik dan peribadinya selain memperkecilkan rakyat Malaysia berketurunan India Muslim. Dipetik daripada Cosmo Online. Saudara-saudara sekalian, kita berdoalah supaya Tun Mahathir
sempat sembuh dan sehat semula untuk mengikuti perbicaraan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kali ini, Datuk Seri Projek RM20 billion. Bukan sedikit, bukan juga kaleng-kaleng. Ini jumlah yang luar biasa. Bayangkan projek 20 billion. Apa cerita? Dipetik daripada mycmu.net. Mendakwa dirinya pernah menetap di Denmark selama 20 tahun dan berkelulusan Dr. Falsafah PhD di sebuah universiti di negara terbabit serta mempunyai rakan kerjasama dengan sebuah syarikat peneraju teknologi hijau di Denmark. Itu Hela, seorang lelaki bergelar Datuk Seri yang mendakwa syarikatnya mempunyai kepakaran dalam pembangunan projek teknologi hijau, biodiesel, teknologi nano dan sektor pembinaan untuk melabur atau menarik pelabur dengan menjanjikan pulangan lumayan. Malah, bagi meyakinkan mangsa, dia bersama beberapa rakannya menubuhkan beberapa syarikat berasingan selain melantik seorang pensyarah kanan wanita dari Universiti Awam UA berusia 40-an yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu sebagai penasihat syarikat, serta mencari orang ramai yang ingin melabur dalam projek pembangunan bandar teknologi hijau di Raud Pahang dan KXP Kulim Kedah. Bagi meyakinkan pelabur, lelaki itu bersama rakan kongsinya termasuk pensyarah terbabit akan membentangkan kertas kerja berkaitan projek terbabit yang dianggarkan bernilai RM20 billion. Bagaimanapun apabila mangsa melaburkan wang mereka, projek itu masih tidak diteruskan, di mana wang pelaburan lebur dan lelaki itu akan memberi pelbagai alasan mengenai penangguhan terbabit. Seorang mangsa yang juga ahli perniagaan wanita yang ingin dikenali sebagai Hayati, 60 tahun, berkata, dia mula mengenali lelaki bergelar Datuk Seri itu sejak tahun 2014 ketika berada pada satu majlis saudaranya. Menurutnya, ketika itu lelaki terbabit memperkenalkan diri dan menceritakan dirinya sedang dalam proses untuk membangunkan projek pembangunan teknologi hijau di Raub Pahang. Bagi meyakinkan saya, lelaki itu juga menunjukkan kertas kerja berkaitan projek pelaburan itu dan sedang mencari pelabur bagi merealisasikannya. Saya ketika itu tertarik dengan pelaburan itu, bersetuju untuk melabur, malah turut membawanya bertemu dengan pihak kerajaan negeri Pahang ketika itu untuk membincangkan berkaitan projek ini dan ingin mendapatkan kelulusan, katanya. Hayati berkata selama 4 tahun dia memindahkan beberapa kali wang pelaburan ke syarikatnya yang mencecah RM300,000 bagi menjayakan projek pembangunan teknologi hijau itu. Ketika itulah baru saya tahu pensyarah wanita terbabit juga ada bekerja bersama mereka bagi meyakinkan orang ramai untuk melabur dan ia bukan berbentuk penipuan. Walaupun wang sudah dilaburkan, projek masih tidak berjalan. Malah setiap kali saya bertanya, pelbagai alasan diberikan lelaki itu dan rekan-rekannya, katanya. Menurutnya, lelaki itu bersama pensyarah terbabit dan rakannya memaklumkan mereka mendapat pelabur baru dari Arab Saudi yang sudah melabur sebanyak 49 juta ringgit pada tahun 2019. Mereka juga menunjukkan wang yang sudah dipindahkan ke dalam akaun dan dokumen persetujuan melabur ditandatangani lelaki dari Arab Saudi terbabit bagi meyakinkan saya untuk terus melabur dan yakin projek itu akan berjaya. Selepas projek di Raub Pahang tidak berjalan, mereka menjual pula, kononnya projek akan dibuat di KXP Kulim Kedah
Namun sehingga sekarang saya tidak mendapat apa-apa pulangan, katanya yang sudah membuat laporan polis di Balai Polis Putrajaya. Beliau berkata lelaki terbabit juga agak licik apabila wang pelaburan itu hanya sedikit saja diminta dimasukkan ke dalam akaun banknya, sebaliknya yang baki diberi secara tunai. Ketika itu saya tidak mengesahki apa-apa tambahan melihat kertas kerja seperti betul dan pembabitan pensyarat terbabit yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Selain saya ada lagi mangsa lain. Malah saya juga difahamkan ada penerbit filem turut menjadi mangsa mereka, namun penerbit terbabit memfailkan saman di mahkamah sebelum ini dan kesnya menang, di mana syarikat terbabit diarah membayar Rm2.4 juta kepadanya. Katanya lagi, dibetik daripada mykmu.net, Datuk Seri projek Rm20 bilion. Saudara-saudara sekalian, selepas mendengar panjang lebar cerita daripada wanita ini, kita harus berhati-hati. Di mana-mana orang sekarang mahu menggunakan gelar Datuk Seri untuk menipu. Jangan terlalu mudah berfikir untuk mahu kaya cepat. Lebih-lebih lagi dalam satu pelaburan yang tiada produk, apalagi mendapat pulangan yang segera. Tips yang mudah untuk Anda dapat mengelak diri daripada ditipu oleh skema ialah, pertama sekali, jangan panik. Anda harus berfikir waras. Yang kedua, kalau ada sesuatu pelaburan yang berkaitan dengan pendaftaran demi pendaftaran ke bawah demi ke bawah seperti MLM, kaji dulu. Soalan pertama yang Anda harus tanya ialah, adakah mereka mempunyai produk? Kalau mereka tidak mempunyai produk, janganlah percaya dan jangan sekali-kali melaburkan walau sesen pun. Kalau itu ialah pelaburan saham, jangan ikut orang. Lebih baik Anda belajar buat pelaburan saham sendiri daripada mengikuti orang lain. Karena sekarang ini modus operandi penipu-penipu di luar sana lebih banyak menggunakan cara pelaburan saham. Selain daripada itu, saudara, Anda boleh merujuk kepada Bank Negara Malaysia. Lihat senarai skema atau penipuan syarikat penipuan. Jangan-jangan apa yang disogok atau apa yang dipromosikan oleh rakan-rakan Anda, keluarga Anda, istri Anda atau suami Anda atau menantu atau mentua Anda, itu mungkin adalah syarikat yang disenarai hitamkan oleh Bank Negara Malaysia. Walaupun siapapun orang itu yang mahu mengajak Anda, kena berhati-hati kerana uang itu milik Anda dan bukan milik dia. Berhati-hati saudara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.